Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Hari ini kita bincang tentang ideologi kapitalisme. Dalam bahasa Arab disebut Ar-Ra'samaliyah. Ar-Ra'samaliyah ataupun kapitalisme ia suatu ajaran atau fahaman yang berkaitan dengan ekonomi, yang mempunyai cara yang berhubung dengan masyarakat dan politik, berdasarkan pemilik perseorangan dan kebebasannya. Menurut pencipta acara ini, bahawa orang perseorangan itu menjadi pemilik tunggal kepada apa yang diusahakan olehnya. Orang lain tiada berhak ke atasnya dan menjadi hak padanya untuk memiliki jalan-jalan, untuk mendapatkan benda dengan cara-cara yang boleh menyampaikan kepadanya, dengan mendorongkan perasaan mementingkan diri yang ada di dalam diri manusia sebagai suatu cara untuk menggalakkan kepada kemajuan dalam bidang ekonomi, dengan mengadakan beberapa peraturan yang mengawasinya yang diberi tugas kepada negara. Kapitalisme ataupun Ar-Ra'samaliyah ialah fahaman yang memberi kebebasan bawah perseorangan untuk cari harta, untuk bergerak ekonomi. Kita akan bincang bahawa teori ini tak ada kait dengan halal haram. Ini ciptaan manusia. Dasar-dasar kapitalisme, di antara dasar yang ada dan ajaran kapitalisme ini ialah yang pertama, milik perseorangan kepada unsur dan sumber yang mendatangkan hasil, seperti tanah, modal dan barang-barang, di mana kebebasan manusia untuk memiliki sesuatu bukan sahih dalam perkara seperti pakaian, alat-alat rumah, kenderaan dan binatang ternakan. Bahkan kadang-kadang boleh memiliki dalam perkara yang melibatkan kepentingan orang ramai. Ini panggil pensuatan seruah pada benda penting orang ramai. Dia boleh ambil juga. Ini adalah teori kapitalisme. Dua, kebebasan bekerja pada orang-orang perseorangan dan menggunakan apa yang menjadi miliknya untuk mendapat keuntungan dan kemajuan. Maka ia berusaha sedaya upaya bagi mencapainya. Pencipta dan pengikut ajaran ini menganggap sifat ini menjadi pendorong yang sangat kuat dan penting untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu kegiatan ekonomi, bagi meningkatkan pekerjaan dan pendapatan. Bila ada ni, maka boleh jadi maju. Kerana wujud yang ketiga, perlombaan dan kalangan orang perseorangan berlaku apabila adanya perkara-perkara di atas, di mana dengan adanya perlombaan ini berlakunya perseimbangan dalam mengeluarkan barang-barang dan menentukan harga. Kerana masing-masing mahu barangannya laris mendapat sambutan. Berebut nak suruh laku barang dia. Orang ni jual murah tapi tak rugilah. Biasanya payah murah. Yang keempat, menimbulkan kelas dalam masyarakat, iaitu orang yang menjadi pemilik di satu pihak, pekerja dan pengguna di satu pihak lain. Golongan yang pertama mentadbir urusan yang menjadi miliknya dengan memikul beban untung dan rugi. Adapun golongan kedua
tiada hubungan dengan untung dan rugi. Tetapi yang dikira ialah untuk mendapat ganjaran dan kemudahan. Hak pengguna. Yang kelima, berusaha untuk maju dan meningkat dengan mengurangkan perbelanjaan, membaikkan pengeluaran untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Sama ada dengan mencipta dan mencari alat-alat baru atau pekerja yang dapat memenuhi kehendaknya. Di samping mencari bahan-bahan yang cukup dan membanyakkan pelanggan dengan berbagai-bagai cara. Kurangkan perbelanjaan, banyak untung. Kurangkan pekerja, pakai kilang. Dia tak kira orang menganggur banyak pun. Ini teori kapitalis. Yang keenam, kerajaan tidak boleh campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Tetapi kuasanya ialah untuk mengawas suasana bebas dan mewujudkan keadaan yang memberi kebebasan kepada rakyat dalam memiliki harta dan melakukan kegiatan ekonomi. Ini teori kapitalisme. Sejarah dan tokoh. Ajaran atau pahaman kapitalisme lahir di negeri-negeri Eropah yang dikuasai oleh pemerintahan Rom, asalnya begitu, yang mewujudkan golongan feodal bangsawan dan penguasaan golongan agama yang membawa ajaran kepentingan peribadi. Puak feodal, puak bangsawan, puak agama. Puak agama pun kejual ke duit juga. Bertolak dan memisahkan agama dengan dunia. Sekularisme. Kemudian membebaskan diri daripada golongan feodal bangsawan. Kemudian lahir golongan berduit, hartawan dari kalangan menengah. Yang lahir daripadanya golongan kapitalis yang berlomba kekayaan. Sehingga berlakunya pandangan untuk kebebasan. Bermula pada awal kurun ke-16 Masihi. Secara berperingkat-peringkat. Iaitu pertama-tamanya, seruan membebaskan diri dari belenggu agama. Agama menyusahkan. Kemudian pembebasan melalui ajaran nasionalisme kebangsaan dengan membebaskan bangsa masing-masing. Kemudiannya kebebasan dalam bidang tabi'i termasuk dalam kegiatan ekonomi. Penciptanya terdiri dari ahli-ahli falsafah bukan Islam. Semua orang kafir mereka bukan Islam. Di antaranya tidak percaya kepada Tuhan. Sebagai mereka ni etis, tak percaya kepada Tuhan. Dan bermusuh dengan agama. Walaupun ada yang beragama. Ikut agama dia juga Kristian lah. Tetapi agamanya bukan Islam. Dia bermusuh dengan Islam. Di antara tokoh-tokohnya ialah François Kizny, John Lux, Paco Mirabeau, Adam Smith dan lain-lain. Kedudukan kelima dan bercanggahnya ajaran Islam. Kita baca minggu depan. Apakah percanggahan dengan Islam, kapitalisme ini? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rombongan Saqif. Saqif ialah kabilah yang tinggal di Taif, yang terkenal menyerang Nabi dan sahabatnya Zaid bin Harithah sehingga berdarah. Bila Nabi berundur daripada Mekah selepas wafatnya Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib. Bila sampai di Taif, dia serang oleh orang Taif. Penduduknya Bani Saqif. Dinyatakan dalam peristiwa melancarkan serangan ke atas kabilah Saqif selepas peperangan Hunain, bahawa Rasulullah SAW memerintah serangan dihentikan tanpa memusnahkan kota Taif, tempat perlindungan mereka yang disiapkan dengan bekalan yang membolehkan mereka bertahan dalam masa yang lama. Taif ini kawasan subur di padang pasir, berkota. Selepas Hunain, Nabi bertolak untuk serang Saqif. Kerana Bani Saqif terlibat dalam perang Hunain. Dia masuk dalam kota, kepung. Nak masuk tak boleh. Kota dia kuat. Dan akhir Nabi kata, kita balik lah. Mari semula. Mudah-mudahan mereka masuk Islam. Sebelum berundur SAW,
berdoa supaya Allah mengurniakan hidayah kepada mereka. Allahumma hdi Thaqifan wa ati bihim muslimin. Ya Allah, Tuhanku, berilah hidayah petunjuk pada Thaqif dan bawalah mereka datang dalam keadaan masuk Islam. Nabi doa. Kita akan baca kemudian. Satu sikap yang menakjubkan kerana mereka melakukan jenayah besar membelasah sahabat saingannya Zaid bin Harithah sehingga berlumuran darah ketika berdakwah. Akhirnya kelembutan sikap dapat memecahkan hati yang keras, laksana batu atau lebih daripadanya. Nabi doa minta mereka masuk Islam. Hentikan serangan. Kabilah ini juga melakukan jenayah besar apabila membunuh pemimpinnya yang disanjung, Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kerana mengisytiharkan Islamnya dan mengajak kaumnya masuk Islam. Urwah mengejar Rasulullah SAW untuk mengisytiharkan Islamnya dalam perjalanan pulang ke Madinah selepas menyerang Taif. Apabila pulang ke Taif, dia telah syahid dibunuh oleh kaum Thaqif dengan kejam. Peristiwa ini juga menjadikan mereka takut untuk datang menghadap Rasulullah SAW. Orang Mas'ud ini ialah sahibu Yasin umat Muhammad. Dan surah Yasin, bagaimana seorang yang telah dibunuh kerana beriman, dipijak ramah-ramah. Urwah bin Mas'ud ini, dia ikut Nabi dalam perjalanan pulang ke Madinah. Dia isytihar dia Islam. Dia minta dengan Nabi nak dakwah, nak balik ke Taif balik. Nabi kata, jangan mereka ganas. Dia kata, orang malu saya. Orang serang saya dah hormati. Nabi kata, tak apalah, dia berbalik. Dia kumpul orang ramah, dia pun isytihar masuk Islam, ajak masuk Islam. Lalu dia panah. Mati. Mati syahid lah. Kisah kita dah baca dulu. Ibnu Hisham meriwayatkan bahawa dua orang dalam kalangan Thaqif melarikan diri, meninggalkan Taif menuju ke Madinah selepas pembunuhan Urwah radhiyallahu anhu bagi memeluk Islam. Mereka ialah Abu Malih bin Urwah dan Qarib bin Al-Aswad. Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka dengan Abu Sufyan bin Harb. Namun ada dua orang yang masuk Islam daripada Taif. Walaupun Islam tersebar secara diam dalam kalangan penduduk Taif, tetapi keadaan jahiliyah yang masih tebal dan ganas menghalang untuk dinyatakan secara terbuka. Tak berani nak isytihar Islam, masuk Islam senyap-senyap. Akhirnya mereka mengubah sikap kerana Mekah yang dikuasai Quraisy yang terkuat telah dikuasai oleh Islam. Keseluruhan penduduknya juga telah menganut Islam, diikuti oleh kabilah belah Arab yang lain. Orang lain masuk Islam belaka, 3 Thaqif. Maka Taif tinggal bersendirian dan tidak akan mampu lagi berdepan dengan bala tentera Islam. Akhirnya salah seorang daripada pemimpinnya bernama Ammar bin Umayyah menemui pemimpin yang lebih besar bernama Abu Yalail dengan berkata, keadaan sudah sampai ke peringkat tidak ada lagi hijrah ke Madinah. Engkau melihat sendiri keadaan kekuasaan yang dicapai oleh orang itu, yang Muhammad SAW. Keseluruhan kabilah-kabilah Arab telah masuk Islam. Kamu tidak mampu lagi untuk berperang dengan mereka. Apakah pendapat kamu sekarang? Akhirnya mereka bermesyuarat dan membuat keputusan menghantar rombongan menghadap Rasulullah SAW walaupun dalam ketakutan. Dan tidak ada dalam kalangan pemimpin Taif yang bersedia pergi seorang diri. Takut. Seperti Urwah bin Mas'ud, kerana takut dibunuh. Pula seperti tindakan mereka atas Urwah. Begitulah sifat buruk mereka melahirkan sangka buruk pula terhadap orang-orang yang baik. Nak menghadap Nabi takut, nak balik pun takut juga. Takut orang tahu dia berjumpa Nabi, kena bunuh pula. Macam Urwah bin Mas'ud. Akhirnya mereka bersetuju menghantar Abu Yalail dan 5 orang bersamanya untuk menemui Rasulullah SAW. Apabila tiba di kawasan ternakan unta para sahabat,
mereka ditemui oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, yang kebetulan gilirannya menjaga unta. Mereka dibawa ke Madinah dan diajar bagaimana mengadap Rasulullah SAW. Kerana mereka dikenali dengan pengasar. Belum temu Nabi, ajar dulu. Jangan kasar dengan Nabi. Ada adab. Ketibaan mereka dimaklumkan kepada Rasulullah SAW. Lalu diperintahkan supaya dia sediakan Qubah untuk mereka berhampiran dengan Masjid Nabawi. Supaya mereka melihat solat berjamaah. Tak usah Islam ni, tengok kan sama jemaah. Mendengar khutbah dan lain-lain. Ditugaskan Khalid bin Sa'id bin Abil As menjaga mereka kerana mereka lebih senang dengannya. Mengikut ceritanya, mereka tidak makan sehinggalah Khalid makan terlebih dahulu. Takut nak makan. Akhirnya mereka masuk Islam dengan sikap masih mahu mempertahankan amalan-amalan jahiliah. Mereka meminta ditangguhkan meroboh berhala Allat selama 3 tahun. Minta dengan roboh berhala. Rasulullah SAW menolak permohonan mereka, lalu mereka merayu dikurangkan kepada 2 tahun. Rasulullah SAW menolak, mereka merayu 1 tahun, ditolak juga. Merayu lagi sebulan, ditolak juga, kerana tidak ada tolak ansur dalam perkara syirik setelah menjadi orang Islam. Masuk Islam dah, tak ada guna taruh berhala tu. Mereka meminta supaya jangan ditugaskan mereka sendiri yang merobohkan berhala itu. Takut nak roboh beratu. Rasulullah SAW menerima rayuan mereka dan menugaskan Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb memusnahkan berhala Allat. Kita baca kemudian. Mereka meminta supaya mereka dibenarkan tidak bersalat, tak sembahyang. Nak masuk Islam tak boleh sembahyang. Rasulullah SAW bersabda, La khaira fi dinin la salata fih. Tiada kebaikan pada agama yang tidak ada salat di dalam ajarannya. Semua agama ada sembahyang. Agama kafir pun ada sembahyang dia. Tak molek agama tak ada sembahyang kata Nabi. Kedudukan mereka berhampiran masjid menjinakkan mereka pada salat dan memudahkan mereka untuk mempelajarinya. Tetapi sifat jahiliah yang masih ada menjadikan mereka susah untuk bersalat pada awalnya. Mereka mempersoalkan apabila Rasulullah SAW ketika berkhutbah tidak menyebut pengakuannya sebagai Rasulullah. Masa khutbah Nabi tak sebut Muhammad Rasulullah. Nabi khutbah sendiri tak sebut dia Rasulullah. Dengan bagaimana dia menyuruh kita sedangkan dia sendiri tidak menyebutnya. Apabila sampai perkara itu pada Rasulullah SAW, maka mereka dia bersabda, Fa inni awwalu man syahida anni Rasulullah. Maka sesungguhnya akulah orang yang pertama yang mengaku bahawa aku adalah Rasulullah, kata Nabi. Nabi tak sebut Muhammad Rasulullah dalam khutbah. Nabi sendiri berkhutbahkan. Tak sebutlah diri dia. Uthman bin Abdul As adalah yang termuda dalam kalangan mereka. Dia tidak bersama rombongan apabila mereka pulang ke tempat penginapan kerana menghadap Rasulullah SAW. Kerana mempelajari Al-Quran dan bertanyakan masalah agama. Ada orang muda seorang, Uthman bin Abdul As. Dia tak ikut pok-pok dia. Dia curi pergi belajar. Senyap-senyap jumpa dengan Nabi. Apabila Rasulullah SAW berehat, dia menghadap pula Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga Rasulullah SAW merasa kagum dengan sikapnya dan amat mengasihinya. Rajin belajar. Keadaan ini tidak disedari oleh anggota rombongan yang lain. Mereka tinggal beberapa lama di Madinah dalam keadaan mereka menerima Islam dan mengaku menjadi penganutnya, tetapi masih dalam keadaan yang longgar sehingga pemimpinnya Kinanah bin Abdi Yalil bertanyakan soalan-soalan yang bukan-bukan. Di antaranya dia berkata kepada Rasulullah SAW, apakah pendapatmu berkenaan zina? Kami adalah orang yang selalu merantau, maka mestilah melakukannya. Tinggal bini merantau, kena berzina lah. Boleh cakap itu ke Nabi. Sabda Rasulullah SAW, haram sesungguhnya Allah berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu menghampiri zina.
Sesungguhnya ia adalah keji dan jalan yang sangat jahat, kata Nabi. Dia berkata lagi, apakah pendapatmu berkenaan riba? Sesungguhnya ia adalah keseluruhan harta kami. Kena makan riba. Kalau tak ada riba, tak boleh meniaga. Amalan kami. Sabda Rasulullah SAW, untuk kamu hanyalah modal kamu. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah sakit-baki riba jika kamu benar-benar beriman. Tuhan suruh tinggal, tak boleh. Dia berkata lagi, apakah pendapatmu berkenaan arak? Kerana ia adalah hasil daripada negeri kami. Anggur banyak je tak buat arak, jual. Tamar berbanyak, sadar ambil tuak dia buat arak. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah mengharamkannya, berfirman, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, melihat nasib dan anak-anak panah yang digunakan untuk menentukan nasib adalah keji daripada amalan syaitan. Maka kamu jauhlah ia supaya kamu mendapat kejayaan. Mereka menerima hukum-hukum tersebut, tetapi mahu meminta kebenaran berhala alat yang mereka masih namakan Tuhan. SAW dengan tegas menyatakan, musnahkannya berhala itu. Mereka menjawab secara bodoh, kalau Tuhan betina itu tahu engkau hendak memusnahkannya, nanti dia membunuh mereka yang melakukannya. Nanti Tuhan dia bunuh orang nak musnahkan dia. Di sini Umar bin Khattab menyahut, apalah engkau ini, tidakkah berhala itu batu? Dengan marah dia menjawab, bukan engkau yang aku tanya, wahai Ibn Khattab. Aku nak tanya-mu, aku tanya Rasulullah. Apa menjawab? Ini orang bekeng. Orang bekeng. Seterusnya dia berkata, orang Samsing, dia berkata kepada Rasulullah SAW, biarlah kamu yang mengendalikan urusan merobohkannya. Biarmulah. Suara yang roboh, kami tak berani takut. Akhirnya mereka meminta dilantik salah seorang yang menjadi pemimpin mereka. Maka Rasulullah SAW melantik Uthman bin Abil As, kerana dialah yang paling mengetahui Quran dan hukum-hukum agama. Orang muda tadi, orang rajin belajar. Walaupun dia muda, dia belajar. Ada ilmu. Imam Ahmad meriwayatkan, Uthman bin Abi Abdullah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Wahai Rasulullah, lantiklah saya menjadi imam berkaum saya. Dia minta. Sebab dia pandang, orang lain tak pandang. Sabda Rasulullah SAW, anta imamuhum faqtadi bi ad'afihim wattakhidhum adhinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Awaklah yang menjadi imam kepada mereka, maka ambil kira makmum yang paling lemah, ringankan salat, jangan baca panjang-panjang. Orang baru masuk Islam, jangan panjang-panjang. Dan ambillah tukang azan yang tidak mengambil upah daripada azannya. Mengikut riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda kepada Uthman, man amma qauman falyukhaffif bihim fa inna fihim ad-dha'if wal kabir wa dhal hajah fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Sesiapa yang menjadi imam kepada sesuatu kaum, maka hendaklah ia meringankan salatnya. Maka sesungguhnya dalam kalangan mereka itu ada orang lemah, tua dan berhajat. Orang nak qada hajat, nak kencing ada, nak buang air. Sekiranya ia salat seorang diri, maka salatlah sebagaimana dia kehendaki. Semayang seorang, bacalah panjang. Pesan Nabi. Mengikut riwayat Imam Ahmad dan Muslim, anna Uthman qala Rasulullah, hala syaitanu baini wa baina salati wa qiraati. Qala dhaka syaitanu yuqalu lahu khanzab. Fa idza anta hassastahu fata'awwad billahi minhu watfal an yasarika thalatha. Qala fa'altu dhalik fa'adhabahu Allah anni. Uthman berkata, wahai Rasulullah, syaitan mengganggu di antara saya dan salat saya serta bacaan saya, mari nyakit waswah.
syaitan mengganggu. Uthman mengadu ke Nabi. Sabda Rasulullah, syaitan itu bernama Khanzab. Apabila engkau merasainya, mintalah perlindungan Allah daripadanya dan ludahkan ke kiri. Dia hembuh cepat seperti meludah. Bukan ludah hari tu. Hembuh ke kiri. Iaitulah A'udzubillah minasyaitonir rajim. Hembuh 3 kali ke kiri. Uthman berkata, aku lakukan cara itu, maka Allah hilangkan gangguan itu daripada aku. Hilang. Ada pun yang menjadi juru bicara dalam kalangan mereka ialah Ibnu Yalil. Kerana dia yang paling tua dan lebih memahami perangai kaum Taif, kaum Saqif. Dan mereka perlu berhati-hati agar tidak lagi berulang seperti pembunuhan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud, bukan Mas'ud, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Yang dibunuh itu, yang berlaku lagi. Apabila sampai di Taif, mereka menyembunyikan keislaman mereka, takut nak beritahu, dan mengambil pendekatan mengugut dan menakutkan penduduk Taif dengan berita bahawa Muhammad akan bertindak keras terhadap mereka kalau mereka tidak menyerah kalah. Semua kabilah-kabilah Arab telah menyerah diri. Diugut penduduk Taif. Mereka telah meminta supaya jangan dirobohkan berhala Allat, dibenarkan Arab. Jangan dibenarkan Arab, judi, riba dan zina. Semuanya ditolak dan tidak ada tolak ansur lagi. Kalau mereka berani, sila bersiap dengan senjata. Perbaiki senjata yang ada untuk perang dan baiki serta perkukuhan lagi kota untuk bertahan. Mereka berfikir selama 3 hari. Akhirnya Allah memasukkan ke dalam hati mereka rasa takut. Kalau seluruh kabilah Arab menyerah kalah, bagaimana lagi kita yang tidak sekuat itu dapat menentang dan menghadapi serangan tentera Islam. Mereka mencadangkan supaya rombongan pergi semula ke Madinah untuk menyerah diri dan menerima segala permintaan Muhammad SAW. Kawan dia dah masuk Islam dah. Mereka beri cadangan orang ramah, suruh pergi Madinah, temu Muhammad, suruh diri. Seterusnya mereka mengisytiharkan bahawa semua perkara itu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adalah seorang yang berakhlak mulia. Nabi buat, Nabi tak riba, Nabi tak zina, Nabi ni orang baik. Memaafkan kesalahan dan menerima sesiapa yang masuk Islam dengan baik. Kaum Saqif berkata, mengapa kamu tidak memberitahu kami lebih dahulu, dan kamu sengaja menakutkan kami dan menjadikan kami dalam kesusahan dan duka cita? Mereka menjawab, sebenarnya kami mahu menghilangkan tipu daya syaitan yang ada dalam hati kamu. Maka rombongan yang dihantar oleh Rasulullah SAW tiba dengan dikutuk ialah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an, dengan disertai oleh Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb. 3 orang Nabi hantar. Khalid bin Walid pengelima, Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan. Seorang ni diplomat yang pintar. Cara memusnahkanlah roboh berada. Peristiwa ini disaksikan oleh penduduk Taif. Peristiwa ini disaksikan oleh penduduk Taif yang masih lagi ada dalam diri mereka kepercayaan jahilah yang tebal. Mereka menyangka berhala yang dipuja itu tidak dapat dimusnahkan kerana ada penunggu dan penjaganya. Al-Mughirah radhiyallahu an membisikkan kepada rakan-rakannya bahawa ia akan melakukan sesuatu yang lucu, nak buat kelakar sikit untuk mempersendakan penduduk Taif yang masih bersifat jahiliah itu. Lalu dia menuju ke arah berhala itu dengan membawa penukur besi bagi menghancurkannya. Dia pura-pura rebah, buat lolok rebah dan mengangkuk. Dia buat lolok rebah, buat mengangkuk. Lalu penduduk Taif bersorak dan berkata, Al-Mughirah sudah dihalang oleh penunggu Allat dan akan membunuhnya. Sesiapa lagi yang berani sila mencuba menghancurkannya, demi Allah, bersumpah dengan nama Allah pula, tidak dapat memusnahkannya. Tiba-tiba Al-Mughirah bangun dan berucap, Allah telah menimpakan keburukan terhadap kamu kerana kesesatan. Berhala ini hanyalah batu saja. Kemudian dia mengangkat penukur besi lalu memusnahkan pintu pagar, seluruh pagar dan berhalanya. Penjaganya berkata dengan marah, tapaknya tak mungkin dimusnahkan. Tapak pun tak boleh buat. Al-Mughirah terus memusnahkan asas berhala dan menggali tanah asasnya.
Akhirnya mereka mengambil segala barang yang berharga dan perhiasan yang dia hadiahkan pada berhala itu, dibawa pulang ke Madinah bagi diserahkan kepada Rasulullah SAW. Mengikut satu riwayat bahawa Saqif juga meminta supaya mereka dikecualikan berzakat dan jihad. Permohonan ini dibiarkan. Dan Rasulullah bersabda, "Sayatasaddaquna wa sayujahidun." Mereka akan membayar zakat dan mereka akan berjihad, kata Nabi. Ini kita tangguh dulu. Tapi mereka akan bersedekah, bayar zakat, mereka akan berjihad. Begitulah akhirnya kekerasan dan keregelan Taif dapat dilembutkan dengan kebijaksanaan yang berakhir dengan penerimaan Islam mematuhi hukum Islam yang menghancurkan berhala yang dipuja sejak turun-temurun. Berhala yang dipuja sejak datuk nenek dimusnahkan. Meninggalkan segala maksiat yang menjadi kegemaran mereka. Rombongan mereka yang pulang tanpa mengisytiharkan Islam tetapi melakukan sesuatu secara mencabar supaya melawan Islam kalau berani. Yang berakhir dengan menyerah tanpa perang dan diikuti dengan kedatangan rombongan yang menghancurkan berhala yang dipuja dan dengan tegah menghapuskan kemungkaran yang tiada tolak ansur bagi menghapuskannya, iaitu arak, judi, riba dan zina. Maka telah dipahami bahawa Islam tidak mengizinkan perkara yang haram itu di atas nama perkembangan zaman dan kemajuan yang menjadi hujah palsu dalam kalangan mereka yang mempermain-main dengan Islam. Jadi benda dasar tak boleh kita tolak ansur. Haram, halal, masalah syirik tak boleh tolak ansur. Dan peristiwa ini menunjukkan Allah Ta'ala memakbulkan doa Nabi SAW. Nabi minta supaya Saqif masuk Islam. Doa Nabi diterima oleh Allah Ta'ala. Yang mereka masuk Islam tidak dengan perang. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آخر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Maksudnya, ketika itu Nabi Zakaria berdoa pada Tuhannya. Katanya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisi zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar menerima doa permohonan. Lalu ia diseru oleh malaikat sedang ia berdiri sembahyang di mihrab. Katanya bahawasanya Allah memberikan khabar yang menggembirakanmu dengan mengurniakan seorang anak lelaki bernama Yahya yang akan beriman kepada kalimah dari Allah, yakni Isa AS, dan akan menjadi ketua dan juga akan menahan diri dari berkahwin dan akan menjadi seorang nabi dari orang-orang yang saleh. Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak padahal sebenarnya aku telah tua dan isteriku pula mandul. Allah berfirman, demikianlah keadaannya. Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Nabi Zakaria berkata lagi, wahai Tuhanku, jadikanlah satu tanda bagiku yang menunjukkan isteriku mengandung. Allah berfirman, tandamu itulah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai selama 3 hari, 3 malam. Melainkan dengan isyarat sahaja. Dan ingatlah pada Tuhanmu dengan berzikir banyak-banyak. Dan bertasbihlah memuji Allah dengan merjakan sembahyang pada waktu malam dan waktu pagi. Setelah Zakaria yang menjaga Maryam AS menyaksikan karamah yang diberi pada Maryam,
Sehingga buah-buahan musim sejuk ada pada musim panas dekat Maryam. Buah-buah musim panas, Maryam musim sejuk, ada buah dekat dia. Menunjukkan Maryam seorang yang soleh, seorang yang kuat pada ibadat, yang mulia di sisi Allah. Maka Zakaria mengharapkan dia ada anak. Lalu ketika dia bersembahyang, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Zakaria berdoa pada Tuhan setelah melihat karamah yang ada pada Maryam alaihi salam. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kata Zakaria, wahai Tuhanku, kurniakanlah padaku dari sisimu zuriat yang baik, zuriat yang saleh. Dia berdoa pada Allah, innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha mendengar doa hamba-Nya. Engkau doa hamba engkau dengar, wahai Tuhanku. Apalagi doa yang doa ni Nabi. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli bil mihrab. Tiba-tiba malaikat menyeru Zakaria, membawa wahyu daripada Allah. Ketika Zakaria berdiri di mihrab sedang beribadat, malaikat itu kata ulama tafsir ialah malaikat Jibril alaihi salam. Anna Allah yubashshirka bi Yahya. Allah Taala memberita padamu dengan anak lelaki bernama Yahya. Sebut nama terus. Kamu akan dikurniakan oleh Allah anak lelaki yang dinamakan Yahya. Yahya-nya makna dia hidup. Yang menghidupkan keberkatan, menghidupkan kebaikan. Musaddiqan bi kalimatin min Allah. Dia akan membenarkan firman daripada Allah, iaitulah Isa alaihi salam, yang dilahirkan daripada Maryam dengan firman Allah Ta'ala kun fayakun. Bukan dengan ada suami. Dengan firman kun fayakun, jadi-jadi. Tak ada suami, tak bersetubuh. Dijadikan dengan firman Allah. Jadi maka jadi. Yahya menjadi orang yang pertama beriman pada Isa alaihi salam. Wasayyidan, anakmu akan jadi pemimpin. Bukan sembarangan. Yahya ni akan jadi pemimpin, menjadi nabi yang memimpin. Wahasuran, dia tak berkahwin. Seorang yang dijadikan tak minat dengan orang perempuan, tak ada nafsu kahwin. Macam malaikat lah. Pelik kejadian dia, Zakaria ni. Wa nabiyyan minas salihin, dilantik menjadi nabi dan seorang yang saleh. Termasuk kalangan yang saleh. Bukan sembarangan anak. Anak yang akan jadi pemimpin. Anak yang sangat baik, bersih macam malaikat. Tak buat dosa, tak ada nafsu. Dan dilantik menjadi nabi, termasuk kalangan orang yang saleh. Ini sangat berkat doanya. Qala rabbi anna yakuni li ghulam. Zakaria berkata, bagaimana saya nak dapat anak? Wa qad balaghani al-kibr wa imra'ati akhir. Sedangkan saya sudah terlalu tua. Dan isteri saya pula mandul. Macam mana nak boleh anak? Saya dah tua. Isteri saya pula mandul. Mengikut ulama, umur dia 120 tahun masa tu. Isteri dia umur 98 tahun. Nak boleh anak macam mana? Putuhik dah. Zakaria berkata, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Malaikat kata begitu, Allah akan menjadi, akan buat apa yang ia kehendaki. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Dia buat apa yang dia kehendaki, dia boleh buat. Disebut dalam ayat yang lain,
Allah Ta'ala boleh mengadakan tak ada ayah, tak ada mak. Adam AS. Jadikan manusia tak ada ayah, tak ada mak. Tu jadi Adam. Ni pelik apa? Mu ada, bini mu ada, tambah tua je. Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Qala rabbi ij'al li ayah. Mengikut riwayatnya, jadi Yahya ni sepupu dengan Nabi Isa AS. Isa lebih tua, lahir Isa dulu. Lahir Nabi Isa dulu, lepas tu lahir Nabi Yahya alaihi wassalam. Bila Nabi Isa diisiarkan jadi Rasul, Yahya yang pertama beriman Nabi Isa dan jadi Nabi. Mana Yahya dibunuh, Zakaria juga dibunuh oleh orang Yahudi. Kisahnya. Isa diangkat oleh Allah ke langit. Itulah bunuh syahid ada kelebihan dunia dan akhirat. Malaikat kata Allah Ta'ala buat apa dia kehendaki. Walaupun mu tua bini mu mamdu. Qala rabbi ij'al li ayah. Kata Zakaria, wahai Tuhanku, jadikan kepadaku tanda. Aku minta tanda. Aku boleh anak. Apa dalil aku boleh anak ni? Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa ayamin illa ramzah. Kata malaikat, tandanya ialah mu tak boleh cakap selama 3 hari 3 malam. Dia keluar lidah dia nak bercakap. Akan berlaku bila isteri mu mengandung, mu tak boleh nak cakap. Mu tak boleh nak bercakap dalam masa 3 hari 3 malam. Allah Ta'ala jadikan dalil. Malaikat beritahu awal-awal. Jadi bila siapa masa mu tak boleh nak bercakap 3 hari 3 malam, menandakan isteri mu dah mengandung. Itu tanda yang Tuhan beri pada dia. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan berzikirlah, sebut nama Tuhan banyak-banyak. Zikir tak apa. Sebut nama Tuhan banyak-banyak, menandakan syukur di atas nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala. Walaupun mu tak nak bercakap dengan orang ramai, tapi mu tak dihalang dia berzikir. Mu berzikir banyak-banyak bil 'ashyi wal ibkar, waktu pagi dan petang. Pagi petang berzikir banyak-banyak. Waktu malam, waktu siang berzikir banyak-banyak. Menandakan kesyukuran pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan dengan cara yang menakjubkan. Nabi Isa menakjubkan lagi. Tak ada ayah. Nabi Yahya pula dalam keadaan Zakaria dah tua, 100 tahun lebih. Mak dia 90 tahun. 98 tahun. Dilahirkan begitu. Menjadi tanda kebesaran Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.